kita dapat meneruskan sesi bahasa Arab kita. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah SWT capaikan hajat kita untuk kita sama-sama untuk kita memahami bahasa Arab, untuk kita dengan tujuan memahami Al-Quran, insyaAllah ta'ala sebagai amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah menerima ia sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan masuk dengan satu kita kan bab ataupun topik yang paling penting di antara topik yang paling penting dalam dalam ilmu nahwu ni, itu huruful jar. Huruf al-jar. Itu huruful jar, huruf-huruf jar. Sebagaimana dalam dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Arab ni banyak sekali huruf jar. Al-Fatihah aja bila kita baca aja banyak huruf jar. Jadi huruf jar ni dia adalah dia bukan huruf macam kita faham huruf ni huruf alif ba ta itu huruf, tak. Kalau kita tengok min tu huruf, nama dia harf. Huruf. Sebagaimana kita cakap huruf ni takrif dia apa? Dia kalau dia sendiri dia tidak memberi apa-apa pengertian. Dia mesti nak bersandar ganding dengan isim ke fi'il ke, barulah dia memberi makna. Kalau dia sendiri dia tak ada makna. Jadi nak cakap huruf jar ni kata sendi ke preposition ke tak samalah. Tapi adalah sedikit daripada huruf jar ni termasuk dalam preposition ke atau kata-kata sendi. Tapi dia apa yang ustaz-ustaz lah kata dia tak sama. Cuma ada kesamaan dalam beberapa huruf lah, tapi tak semualah. Macam dengan tak tahulah, saya pun bahasa Melayu pun tak itu juga, terlupa juga kata-kata dia. Okey, jadi itulah kita hafal dia sebagai huruf jar. Contoh huruf apakah dia huruf jar? Min dari ila ke, an dari juga atau tentang, ala atas, fi dalam atau di pun boleh, dalam pun boleh. Al-ba, huruf ba aja. Al-ba maksudnya huruf ba, huruf ba aja. Al-ba. Al-ba ni maksudnya huruf ba. Macam bismillah, dengan. Kemudian al-kaf. Kaf ni huruf kaf. Huruf kaf aja. Itu biasanya ka lah. Ba biasanya bi. Al-kaf ini adalah ka, itu seperti. Dengan al-lam. Lam biasanya li. Lam baris bawah. Li. Lillahi. Untuk. Dia boleh untuk, kerana, dan boleh terjemahkan milik. Macam-macam lah. Li ni. Tengok ayat lah. Jadi ini di antara huruf jar. Ada lagi lah 2-3 mungkin. Tapi untuk basic, kita tahulah kalau ada min, dia boleh hafal aja. Min, ila, an, ala, fi dengan ba, dengan kaf. Okey. Tapi yang kita nak cakap ni, dalam ilmu nahwu ni, apakah hukum ambil dulu ni. Apakah hukum isim, ma hukmul ismil ladzi ya'ti ba'da huruf jar? Apakah hukum isim yang datang selepas huruf jar? Cuma ada min, contoh ada min. Min. Jadi ada isim. Katakanlah al-bait, bait rumah. Al-bait. Ini min al-bait. Kalau diwasalkan minalah. Minal bait. Minal bait. Apakah hukum isim ni? Al-bait tu isim kan? Pasal dia ada alif lam. Yang datang sesudah huruf jar. Annahu majrurun daiman. Majrurun. Ni dia. Dia majrur. Dengan tanda kasrah ni, majrurun. So dah lengkap lah.
tiga hukum bagi isim. Dia bukan banyak sangat 3 hukum. Minggu lepas kita dah belajar apa dia hukum bagi isim. Kita dah belajar minggu lepas apa? Satu apa? Satu marfu, satu marfu, yang dua mansub. Mansubun, yang ketiga ini dia yang ketiga, majrurun. Tiga itu je hukum bagi pasal baris dalam Quran ni ada 3 baris sajalah. Depan, bawah dengan depan, atas dengan dhammah, fathah dengan kasrah. Jadi kerana baris tu 3, hukum pun 3 je. Jadi setiap kali kita lihat dhammah, dia marfu, fathah, mansub, kasrah, majrur. Itu aja tuan-tuan. Masya-Allah. Kita tengok betapa simpelnya. Bahasa Arab ni sebenarnya dia simple. Nak cakap mudah nanti orang cakap apa pula. Dia simple lah. Macam dia punya vowel pun A, I, U je. English punya vowel apa? A, E, I, O, U. Lagi susah lagi. A, E, I, O, U. Arabnya A, I, U je. Jadi dia simple lah Arab ni. Kalau kita betul-betul, dia punya hukum pun simple. Kita tengok dhammah, marfu, mansub dengan majrur. Okey, kita tengok contoh-contoh tuan-tuan. Kita tengok contoh-contoh. Pertama kita tengok nazala. Nazala mataru minas sama'i. Nazala mataru minas sama'. Nanti kita i'rabkan dia lah. Ini yang kita nak kat ni Jadi ni i'rab dia apa? Harfu jar. Kita panggil harfu jar, min. Min harfu jar kan? Jadi as-sama' kita cakap majrurun, dia majrur bimin, dengan min. Majrurun bi bimin. Majrurun bimin. Itu aja. Kita cakap majrurun bimin, kerana min atau dengan min. Itu aja. Majrurun. Majrur tanda dia adalah kasrah. Kemudian yazhabu aliyun, yazhabu fi'il mudhari', aliyun fa'il, ila harfu jar, masjidi kita panggil majrurun bi ila, majrurun dengan ila, majrurun dengan ila. Itu je. Dia Ustaz boleh tanya Ustaz Boleh. Dia kalau as-sama' tu the isim tu kita nak panggil apa isim tu Ustaz? Dia kalau kita tahu dia majrurun bi mi. Kita tahulah itu hukum dia, tapi as-sama' tu dia tu yalah macam kita belajar itu kita ada fa'il apa semua kan, macam yang itu untuk yang kalau macam as-sama' ni kita tak namakan dia apa-apa lah Ustaz. Dia punya status dia status dia tak ada dia status dia adalah majrurun. Dia tak ada fa'il, dia tak ada itu. Dia punya status majrurun. Majrurun saja. Dia panggil, ataupun ada dalam kitab ismul majrurah. Tapi status dia majrurun aja dah cukup. Majrurun bimin. Dah itu aja i'rab dia. Yang kalau ini fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Kalau ini majrurun aja. Majrurun bimin. Dalam kitab semua cakap dia majrurun bimin. Jadi dia punya status sama macam dia punya hukum. Kalau mataru dia punya status dia fa'il, hukum dia marfu'. Betul tak? Betul. Kalau yang sama ni dia majrur dan status dia majrur, hukum dia pun majrur. Majrurun bimin, gitu aja. Sama juga Okey, boleh saya? Boleh. Okey, ibta'ada fitu anil, andu harfu jar, anil kalbi. Jadi al-kalbi majrurun bi an. Yarkabu Khalidun ala darajati, sama juga lepas darajati tu majrurun bi ala. Bi ala, dia majrurun bi ala. Kedua ya'ishu sama, bukan samaka Tak boleh, ni dia fa'il, fa'il samaku.
Ya'ishu samaku fil ma'i. Majrurun bi fi. Bi fi. Taktubu Fatimatu bil. Jadi qalami majrurun bil ba. Bil ba huruf ba. Kita panggil bil ba. Kemudian hajama syutiyun asyutiyu hajama syutiyu kal asadi. Jadi asadi majrurun bi kaf. Ni kaf ni seperti seperti singa. Ni qamat talibu li salati. Ni majrurun bi lam. Ni lam dengan majrurun bil lam bil lam. Gitu aja tuan-tuan. Dia punya i'rab dia. Dia simple yang huruf jar. Lepas huruf jar kita bariskan bawah. Lepas huruf jar aja kita bariskan bawah. Itu dia majrurun. Okey. Kalau kita tak majrurkan dia apa ni, dengar sumbang lah. Cakap ana minal baitu. Alamak. Ana minal baitu, aku dari rumah baitu. Orang Arab dengar berdesing telinga kan. Tak tahu Ustaz. Orang Arab yang kita cakap tu dia tahu ke? Dia tahu lah, orang Arab yang ada baca punya lah. Yang kalau yang pasar punya, memang dia orang pun tak ada nahu. Dia memang belasah je. Dia tak ada nahu. Tapi Ana heran ada satu student. Ini sampai sekarang Ana cakap kenapa macam satu student ni lah, dia student master daripada Libya. Perempuan lah. Dia masuk office Ana, sekali dia tengok Ana baca kitab Arab kan. Kitab buku Arab. Engkau nak belajar bahasa Arab Ana baca buku Madinah lah. Dia kan, kau nak belajar bahasa Arab dia cakap, lah. Dia ingat Ana belajar. Tapi kita tawaduk sikit lah. Aku nak belajar lah kan. Kau boleh baca tak? Ana bagi dia buku tu. Lepas tu tanya dengan dia, boleh baca tak? Boleh. Kali dia baca la haula wala quwata illa billah. Laut Macam mana dia master ni kan. Belajar bahasa Arab dah sampai kira dah peringkat master. Jadi itulah. Tengok ini betul ke tidak, macam tak percaya tau. Takkan kita standard tinggi sangat, kita punya standard memang hancur lebur terus. Memang dia baca sampai tergamam saya kan. Tengok buku Madinah tu dia baca. Jadi nak yang belajar je lah. Dia sebenarnya kalau kita tahu nahu Arab ni, dia kalah tempat nahu. Dia boleh dia boleh bercakap, boleh ni, tapi nahu dia kalah dengan orang Asia lah, dia kalah Arab ni. Okey, kita tengok namuzaj lil i'rab Okey, kita baca sama-sama Zahaba Sa'idun ilal madrasati lita'allumi. Jadi Sa'id pergi ke madrasah untuk belajar ada li. Ada ilah. Jadi Zahaba fi'lun madin. Sa'idun fa'ilun marfu'un. Ila harfu jarrin. Gitu ya i'rab dia. Ila harfu jarrin. Ila harfu jarrin. Al madrasati majrurun bi ila. Itu dia. Al madrasati majrurun bi ila. Alam bukan harfun harfu je. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Harfu bukan harfun ni ta'allum at-ta'allum majrurun bilam. At-ta'allum bukan di tau. Kali at-ta'allum majrurun bilam. Ta'allum. Okey. Bilam okey. Okey, sekarang contoh yang kedua.
ta'kulul qittatul fa'ra fil matbakhi. Ta'kulul fittatul faqra fil matbakhi. Ta'kulu makan kucing makan, ni kucing betina lah. Kucing betina makan fa'run, fa'ra ni apa ni? Tikus Tikus di dapur. Okey. Cuba ta'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ta'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Al-qittatu fa'ilun marfu'un. Al-qittatu fa'ilun marfu'un. Al-fa'ra maf'ulun bihi mansubun. Al-fa'ra maf'ulun bihi mansubun. Okey, fi harfu jarrin. Fi harf jarrin. Al-matbakhi majrurun bi fi. Al-matbakhi majrurun bi fi. Mudah aja tuan-tuan jadi i'rab ni template dia lah. Ni template dia. Ni template saya ingat cantik lah. Semua ada ada maf'ulun bi, ada dia punya fa'il dia, fi'il mudhari'. Jadi inilah yang tuan-tuan akan i'rabkan selepas ni. Insya-Allah taala. Ni dia. Dia 10 aja. Okey. Tengok siapa yang hadir 10 Okey Allah. Dr. Nadia first lepas tu Dr. Rashid Dr. Mukhtar tu dari bawah pula Ustaz. Bawah Orang bawah dah lari. Terus naik atas tu. Naik atas balik. Jadi first apa ni Dr. Nadia and Rashid Mukhtar, apa ni Dr. Rubita, apa ni Dr. Zaliha, semua doktor lah. Dr. Asrul, Dr. Farida. Apa ni lari ni? Macam mana boleh lari ni? Dia bercakap tak? Siapa bercakap nanti dia akan naik. Okey, jangan cakap dulu Last sekali Dr. Nuraini okey dah. Okey. Berapa orang? 2, 4, 6, 8 cantik Okey. Fadal. Baca, bariskan, i'rab, terjemah tak perlu. Terjemah saya terjemah. Bariskan dan i'rabkan. Okay. Saya cubalah Ustaz Boleh insya-Allah. Okey. Yang lain senyap dulu dia nak fokus ni. Okey. Qira'u. Dia dah lupa fi'il madhi semua bahasa apa saya cakap. Semua baris atas fi'il madhi. Jangan fikir apa-apa. Semua hentam baris atas saja. Jadi apa? Bariskan atas. Qa. Senyap aja. Mute tu, Dr. Nadia mute. Sorry. Qira'a. Okey. Qira'a. Fi'il madhi. Tunggu. Baca habis dulu. Baca habis Qara'al muslimun. Okey, muslimun. Al-Qur'anu fil Al-Quran apa? Baris apa? Al-Qur'anu fil masajidun. Fil masjidun. Ini orang Arab telinga berdesing. Fil masjid. Fil masjidun. Fil masjidu. Ni Okey, ada 2 kesilapan. Qira'a muslimu dah cantik. Okey, Al-Quranu. Okey, siapa yang fa'il ni? Siapa yang fa'il? Sekarang ada 3 fa'il ni nampak ni. Sebenarnya fa'il tu siapa yang membaca ni? Muslimun. Siapa yang membaca? Muslim. Ini aja dah betul. Yang ini Quran jadi fa'il pula. Yang ini jadi fa'il pula. Quran. Berapa banyak? Jadi yang kena baca apa? Quran. Quran. Jadi Quran maf'ulun bihi.
Maf'ulun bihi Mansubun. hukum dia apa? Mansubun. Mansub baris apa? Atas. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Tak boleh Qur'ani tak boleh Qur'anu. Okey, fi kan baru belajar. Allah Akbar, belum seminggu lagi. Baru berapa minit ni. Kan kita cakap fi harfu jar. Isim yang selepas harfu jar baris apa? Bawah. Jadi fil Masjidi. Tak boleh masjidu Okey, tak apa. Orang pertama memang silap. Yang lepas ni jangan ketawa-ketawa Challenge. Yang lepas ni tak boleh tak diterima silap. Tak ada excuse. Okey. I'rab dia. Qara'a fi'il madi. Al-muslimu fa'ilun marfu'. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun. Okey, cantik. Fi harfi jar. Harfu jar, okey. Al-masjidi majrurun bi fi. Alhamdulillah, masya-Allah. Ni majrurun bi fi. Macam gitulah i'rab dia. Mudah insya-Allah. Okey. Okey. Second. Cuba. Sa'ala. Sekejap je nak tulis Sa'ala Ar-rajulu. Ar-rasula. Fil madinati. Masya-Allah. Baca mumtaz. Sekarang dia punya i'rab dia. Bertanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah di Madinah. Di mana? Okey. Sekarang dia punya i'rab dia tengok. Sa'ala fi'lun madin. Ar-rajulun fa'ilun marfu'un. Okey. Ar-rasula maf'ulun bih mansubun. Okey. Fi harfu jar. Okey. Al-madinati majrurun bi fi. Masya-Allah, barakallahu fiik. Dah dapat star lah ni kan. Okey. Terusnya nombor 3. Okey, Syekh. Syakara. Okey, syakara. Al-muslimu. Okey. Allaha. Okey. Alal. An-ni'mati. Ni'mati, masya-Allah, barakallahu fiik. Ini dengan makhraj huruf semua. Okey, sekarang orang muslim bersyukur, berterima kasih atas nikmat bersyukur kepada Allah atas nikmat. Okey. Dia punya i'rab dia. Syakara fi'lun madhi. Al-muslimu fa'ilun marfu'un. Okey. Allaha maf'ulun bihi mansubun. Okey. An-ni'mati Ala dulu. ala harfun jar. Harfu jarin. Okey, cantik. An-ni'mati majrurun bifi. Bukan bifi. Ni Majrurun bila mi. mana lami pula? Jangan tengok template, tengok ayat, Ayat apa? Ayatnya adalah Ala kan? ala ya. Jadi majrurun bi Majrurun. Ni dia. Majrurun bi ala. Betul. Majrur dengan ala kerana ala lah. Alhamdulillah, barakallahu fiik, masya-Allah. Mumtaz. Okey, seterusnya. Nombor 4. Darasa At-talibu, okey.
al-ilmi Al-ilmi, fil madrasati. fil madrasati. Okey. Mana yang salah ni? Satu salah. Sebab mana? Pelajar Tolaba. belajar ilmu di madrasah. Mana yang salah? Tolaba. Tolabu. Alah, Ali. Betul lah. Al-ilmu. Talibu dah betul tu. Talibu. Al-ilmu. Al-ilmu. Kat mana? Al-ilmu. Ilma. Alamat. Ni dia. Kenapa baris bawah? Kalau baris bawah dia ada harfu jar. Kita baris bawah ni dia jaga baris bawah dengan baris atas. Baris bawah kalau harfu jar. Ini tak ada harfu jar sebelum dia. Jadi pelajar belajar ilmu jadi apa? Maf'ulun bih. Jadi Ilmu jadi benda. objek dia kan? Benda. Yang kena belajar kan? Jadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi hukum dia apa? Mansub. Mansubun. Mansub. Mansubun baris apa? Beratas. Atas. Mansubun baris atas ni dia. Mansubun. Jadi ilma Ilma. Okey, cuba i'rabkan dia. Darasa. Darasa fi'lun madi. At-talibu. At-talibu di depan. Fa'ilun marfu'. Betul. Okey. Al-ilma. Tadi dah sebut, lupa pula. Maf'ulun. Ilma atas, mansub. Something mansub. Yelah, Mansubun. dia tak ada status dulu. Maf'ulun Bihi mansubun. Okey. Fi harfu jar. Okey. Al-madrasati majrurun bi fi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Satu je tempat ni Okey. Boleh? Seterusnya nombor 5. Okey. Saya ke Ustaz? Saya ke Ustaz? Dakhalal muslimu al-masjidah. Slow sikit. Okey, al-masjidah. Saya tak tahu dia solati. Lissolati. Alhamdulillah. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Okey, tepat semua. Okey, cuba i'rab dia. Dakhala. Fa'il madhi. Mana fa'il pula? Fi'il. Fi'il madhi. Okey. Al-muslimu fa'ilun marfu'un. Okey. Al-masjidah maf'ulun bih mansubun. Okey, cantik. Al-lam al-fujar. Okey. As-salati majrurun bilam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Cantik. Okey. Nombor 6 Terus. Saya ke Ustaz? Itulah. Yang naik turun Okey. Sami'a. Sami'a. Sami'a as-sa'imu. Sa'imu. Al-adhana minal masjidi. Minal masjidi. Okey, alhamdulillah. Okey. Sami'a fi'lun madin. Okey. As-sa'imu fa'ilun marfu'un. Cantik. Al-adhana maf'ulun bihi mansubun. Okey. Harfu jarin. Harfu jarin. Masjidi. Majrurun bil min. Bimin. Ini bukan Dr. Rubita Tadi suara semua sama je. Ni Kak Farida Ya. Alah. Padahal tengok baca laju je. Okey. Alhamdulillah.
Okey. Masya-Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Okey, nombor 7. Saya kot Ustaz. Boleh ya? Boleh. Saya lambat sikit Ustaz. Saya lambat masuk. Mungkin ada kesalahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Amara Allahu Allahu. as-salata Okey. ala al-mu'mini. Mukmini. Barakallahu fiik. Okey. Betul Allah menyuruh memerintah solat atas mukmin. Okey, sekarang i'rab dia. Okey, yang first amara fi'lun madi. Okey. Allahu fi'lun marfu'. Fa'ilun. Bukan fi'lun fa'ilun. Fa'ilun marfu'. As-salata maf'ulun bihi mansub. Okey. Ala harfun jari. Okey. Jarin okey. Al-mu'mini majru bifi. Majrurun bi talifi. Ni kan ada Okey. ayat ni. Dia punya harfu jar apa? Ala kan? Ya. Bil lam. Bukan lam. Tengok ayat dia. Ala. Ayat dia ala kan? Jadi majrurun bi itu template aja. Template pasal dia punya itu contoh je. Contoh dia lam dengan fi. Yang ini ala. Jadi majrurun bi macam mana? Mu'mini majrurun. Betul. Majrurun Bi dengan apa? Bi ala. bi ala. Tu ala kan? Bi ala. Ala. Okey. Sini. Okey. Dia dalam ayat ni ala kan dia punya. So guna alam. Betul. Okey. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okey. Terus lagi nombor 8. Siapa? Tak ada. Okey, Ustaz, balik. harfu jar tu maksudnya sendi kata sendi Itu ni kan tadi masuk tak tadi awal-awal? Tak masuk lambat masuk kelas. Ada lambat masuk kelas. Ada dia bukan dia ada daripada harfu jar tu kata sendi tapi tak dia bukan kata sendilah. Ada yang bukan kata sendi. Seperti kata sendi tak? Seperti. Tak tahu lah ni kalau tahu orang bahasa Melayu saya tak tahu. Seperti kata sendi tak? Tak. Tidak ada. Tidak bukanlah. Itu menyambung Jadi, ayat. Dalam apa ni harfu jar ada seperti. Jadi kita cakap ada huruf jar itu dia macam dari ada kata sendi, ada yang bukan. Jadi bukan kata sendi lah. Semuanya bukan. Okey. Tak ada lagi Ada lagi tak? Saya belum Ustaz. Okey, cuba. Nasaha Okey. al-imamu an-nasa fil masjid. Fil masjid. Okey, cantik Imam menasihati manusia di masjid. Okey. Nasaha. Nasaha fi'lun madi. Okey. Al-imamu fa'ilun marfu'un. Cantik. An-nasa maf'ulun bihi mansubun. Okey. Fi harfu jar. Al-masjidi majrurun bi fi. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Okey. Cantik Ada lagi belum lagi? Ada yang baru masuk? Tak ada, semua dah buat. Balik kepada Dr. Nadia lah. Nombor 1. Okey. Nombor 9 Nombor 9. Zakara Okey. al-ibadu Allah. Bidu bukan ibadah. Abidu. Ibad kalau jamak. Abidu. Bidu. Allah Okey. fil baiti. Okey, fil baiti. Enjin dah panas lah ni.
Betul semua. Okey, seorang apa ni, soal abid ahli ibadat mengingati Allah di rumah. Okey, Zakara cuba. Zakara fi'il madhi. Okey. Al-abidu fa'ilun marfu'un. Okey. Allah maf'ulun bihi mansubun. Cantik. Fi harfun jar. Al-baiti majrurun bi fi. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Okey, Dr. Rashid. Wrap up nari. Gulung. Ba'atha Allahu ar-rasula linnasi. Okey, betul Alhamdulillah. Antara Rasul dua-dua sekali Rasul Okey. Rasulah. Rasul untuk manusia Okey, cuba i'rab dia. Ba'atha fi'lun madhi. Allahu fa'ilun marfu'un. Ar-rasula maf'ulun bih mansubun. Okey. Rasula li lam arfud jar. Linnasi majrurun bilam. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jadi itulah tuan-tuan susunan struktur bahasa Arab ni dia biasanya disusun kalau jumlah fi'liyah lah. Fi'il plus fa'il plus maf'ulun bihi, lepas tu plus harfu jar. Lepas tu harfu jar. Harfu jar ni dia harf macam tebing tu. Dia ujung-ujung. Itu kata Ustaz Makadri lah. Dia macam ujung-ujung harfu jar ni, dia tempat ujung. Biasanya tempat ini yang normal punya lah, tapi ada kalanya fa'il ke depan, fi'il ke belakang, harfu jar di depan. Itu yang apa ni yang tak normal lah. Yang ni normal punya macam gini. Senang aja. Tuan-tuan kalau belajar, kalau nak buat ayat, senang aja. Tulis fi'il, fa'il, maf'ulun bih dengan last kali harfu jar macam gitu. Jadi kalau kita boleh bariskan yang macam gini, kita dah boleh bariskan dengan betul. InsyaAllah kita, yang penting asas tu mesti kuat. Asas marfu', mansub dengan majrur. Kalau dah ada asas ni, baru kita boleh pergi jauh lah, insyaAllah. Jadi kalau masih lagi keliru lagi, fa'il tu apa, maf'ulun bih tu apa gini, susah sikit lah. Itu nak kena ulang sampai settle. Asas ni dah ada, dah nampak kan macam mana nak buat ayat. InsyaAllah kita akan okey. So kalau macam kita ambil yang nombor 9 tu lah, Zakara al-abidu Allah fil baiti kan. Tu katalah kita nak tukar sikit struktur dia tu. Macam mana? Zakarallaha al-abidu fil baiti. Boleh ke Ustaz? Boleh, tak kisah. And then kalau kita buat cuma dia harus saja. Cuma nanti orang tanya kenapa kan? Macam gitulah. Tapi kalau dalam Al-Quran didahulukan maf'ulun bih dia ada makna lah. Dia ada makna. Kadang didahulukan dia punya harfu jar. Harfu jar didahulukan. Pun ada makna. Itu yang sedap tu, kita tahu kenapa dia tukar dia punya struktur tu untuk memberi penekanan kat mana. Maknanya dari segi nahu ni Ustaz, maknanya kalau bertukar tadi Zakarallaha al-abidu, maknanya boleh je daripada segi nahu lah, tapi segi tapi kita tahulah yang berzikir tu adalah ahli ibadat tu kan. Kalau kita balik, tapi makna dia tu nanti dia nak sampaikan ada hubung kait dengan ayat sebelum dan selepas, mana konteks keseluruhan macam mana Ustaz? Tak faham soalan. Macam mana? Dan mana katalah kita tulis macam ni, Zakarallah al-abidu
Allah. Tapi kita tukar zakara Ah, Allah al-abidu. Macam tu kan? Terbalik okey. tu. Okey. So adakah ayat tu kalau kita tulis macam tu di mana-mana saja sesuai ataupun kita kata tetapi dalam kes ni sebab dia berhubung dengan ayat sebelumnya ataupun berhubung dengan ayat selepasnya. Maksud saya lah kita nak susun maf'ulun bih dengan apa ni, dengan punya fa'il tu kan. Depan belakang tu Ustaz. Sebab bukan apa Ustaz, kalau kita baca tak ada baris pun Ustaz. kita baca tak ada baris tapi nak ialah nak tahu makna dia tu, ini mana siapa fa'il, siapa maf'ulun bih ni kan. Betul. Dia Allah alam apa ni, biasa yang normal macam gini lah, yang normal macam gini, dan jarang-jarang lah kita akan jumpa kitab-kitab ulama lah, kitab-kitab ulama yang maf'ulun bi dia dikedepankan, dia tunggang langgangkan gitu kan. Dia jambul, melainkan Al-Quran. Sebab itu kalau dalam peperiksaan kita tulis macam contoh, kita bukan tulis ayat Quran tu, kita buat macam Al-Quran buat, salah tu. Salah. Pasal awak buat ni atas dasar apa? Al-Quran dia dikedepankan, kenapa dia punya maf'ulun bi dia muqaddam, muqaddam dikedepankan, kenapa fa'il dia dikebelakangkan, semua ada makna dia. Penekanan, bukan saya sajalah, senang nak agak, bukan suka-suka je Allah letakkan dia punya ayat tu kan. Jadi mesti ada makna dia. Macam tadi saya baca, saya tadabbur di surau, surah Kahfi kan ada wal baqiyat, baqiyatu, lepas tu wal baqiyatu salihatu. Jadi macam mana wal baqiyatu salihat, amal yang baki, amal yang kekal, yang salihat. Biasa terjemah amal soleh yang kekal. Ini amal kekal yang soleh. Nampak tak? Nampak? Jadi kalau orang baca, kenapa? Jadi bila dia itu, Allah nak tekankan pada baqiat bukan solihat. Cari amal yang baqiat, yang kekal. Tapi memang tak normal lah. Memang tak normal daripada susunan dia. Kenapa dikedepankan? Jadi Nahu kita kata yang normal punya lah, yang normalnya. Tapi bila kita masuk pada Al-Quran, itu yang dia cakap terkejut lah. Jadi ada yang keluar daripada kebiasaan, bukan masih dalam Nahu lagi lah, tapi menunjukkan keindahan lah. Itu masuk balaghah lah. Contohlah. Jadi kalau yang biasa macam itulah. Yang biasa fi'il, fa'il, maf'ulun bi dengan harful jar di belakang dia. Itu dia punya susunan dia kalau kita nak buat ayat lah. Kalau kita nak buat ayat macam gitulah susunan dia. Tapi kan kita cakap boleh aja kalau kita kedepankan dalam apa ni, haruslah. Tapi jaranglah. Saya baca kitab, jarang ulama ambil style penulisan mereka macam gitu. Biasa simple aja. Mereka punya tulis saja straightforward je. Kita pun tahu dia tak ada nak terbelit-terbelit lah mereka punya penulisan. Kalau kita ulama lah terutama. Sebab itu tuan-tuan kalau dalam baca kitab itu kan, kalau kita baca kitab ulama biasanya simple. Biasanya simple ulama yang besar kan. Biasanya kitab mereka ni mereka tulis dengan bahasa yang simple. Itu. Kalau dalam bahasa Arab ranking bahasa kita cakap bacaan lah. Bacaan yang paling mudah sekali, ulama cakap ranking dia paling mudah sekali Quran. Paling atas sekali adalah Al-Quran. Kita baca kan, nampak macam mudah tapi ialah ada dia punya balaghah, dia punya itu, tapi dia macam mudah untuk difaham. Compare kepada tulisan akademik lah.
Jurnal ke apa, memang susah nak faham. Quran paling senang sekali nak faham. Itulah tuan-tuan. Okey, lepas tajuk ni, ni penulis ni saya tengok genius lah, orang penulis ni memang genius ya. Dia tak sama dengan kitab-kitab lah. Tuan-tuan boleh cari kitab-kitab Nahu yang biasa kan. Tak sama dengan kitab ni. Pasal cara dia very practical. Lepas dia beritahu dia kita cakap tajuk dia bentangkan tiga hukum lah marfu, mansub dengan majrur dengan dia punya kedudukan dia. Dia kembali balik kepada jenis. Tadi ada orang cakap tanya ni jenis apa? Dr. Rashid tanya ni jenis apa fi'il dia jenis. Jadi dia balik kepada jenis fi'il tu. Dia balik kepada jenis pula. Patut biasa dalam kitab-kitab Nahu lain bila dia dah buka kepada fa'il, maf'ulun bi ni, semua dia akan teruskan dengan beritahu kita apa yang majrurat, apa yang marfu'at, apa yang mansubat, apakah benda-benda yang kategori dia marfu'at, yang marfu', apakah status-status yang mansub, apakah status-status yang majrur. Biasanya lah kitab Nahu kan. Tapi penulis di sini dia tukar pula. Dia balik semula kepada jenis isim. Jenis isim itu dari sudut bilangan dia. Bilangan dia ada yang mufrad, ada yang tiga lah, mufrad, musanna, dua musanna Arab ada dua dan yang tiga adalah jamak. Kita ada singular dengan plural aja kan. Kita tak ada tak ada musanna. Musanna tak tahu apa nak cakap kan. Dual ke apa atau dui ke apa gitu. Dua lah. Dua kita tak ada. Tapi Arab ada. Jadi tiga. Jamak pula terbagi kepada tiga pula. Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. All in all ada lima isim jenis isim dari sudut bilangan dia. Jenis isim dari sudut bilangan dia ada lima. Ada lima jenis. Itu yang dalam berapa hari ni, berapa sesi ni kita akan belajar yang lima. Dari sudut bilangan dia. Satu ismu mufrad. Okay. Boleh teruskan? Sekarang pukul berapa Boleh? Boleh so tak? Setakat sempat boleh go. Boleh. Boleh. Sempat boleh tak? Setakat sempat Boleh Okey. Sekarang kita masuk kepada ismul mufrad. Okay, tuan-tuan bagi perhatian mana yang penulis ni nak masuk tu. Satu dia terangkan jenis isim ni. First kali singular lah kita kata ismul mufrad. Apa makna ismul mufrad? Huwa kullu ismin yadullu ala wahid. Dia isim mufrad adalah setiap isim yang menunjukkan kepada bilangan satu. Seperti aliyun, satu ali lah. Alamun, bendera, satu bendera. Asad, seekor singa. Aisyah, seorang Aisyah. Maktabatun, perpustakaan satu, dengan petatun, seekor kucing. Semua satu lah, menunjukkan satu. Tak menunjukkan banyak. Sekarang tengok penulis ni itu yang saya cakap, cantik je. Dia terus masuk kepada yang ini kita tak jumpa dalam buku lain tu. Dia dah beritahu kepada kita apa tu jenis isim ni, isim mufrad. Dia terus masuk kepada hukum dia. Hukum ismul mufrad. Ini yang mahal ni. Dia kenapa dia nak beritahu kepada kita? Kita biasa tadi baca marfu' je. Sekarang ni ada tambahan pula. Jadi hukum ismul mufrad ni marfu'un bidhammah. Ni dia. Bidhammatin zahiratin fi akhirih.
Jadi dia marfu bidhammah. Sekarang kita punya jawapan nanti, kita punya i'rab, kita kena tambah lagi. Kita bukan cakap fa'ilun marfu'un aja. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sikit aja tambah dia. Tapi nampaknya panjang lah. Dia punya tambahan ni dia. Contoh yasilu qitar. Qitar ni satu. Ini sama yang kita dah belajar. Yasilu ni jadi qitar ni fa'ilun. Cuma nanti i'rab dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu kita nak sebut. Jadi dia marfu' dengan dhammah. Dia marfu' dengan dhammah. Kenapa kita nak cakap sebut marfu' dengan dhammah? Kerana nanti ada isim yang marfu' bukan dengan dhammah. Nampak tadi awal-awal asasnya saya cakap dhammah dia menunjukkan marfu', tapi nanti kita dah belajar mendalam sikit, rupanya ada juga isim yang bukan dengan dhammah. Dhammah tu macam tanda asal dia lah, tanda asli dia, macam mat asli dengan mat far'i. Yang mat far'i tu ataupun tanda far'i tu dia pakai lain. Tapi untuk sementara ni ismul mufrad mesti dengan dhammah. Mansubun bil fathatin zahiratin fi akhirih. Contoh daraba Umarul kalba. Al kalba kalau ikut i'rab baru kita, al kalba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian majrurun Panjangnya. apa dia? Panjangnya. Tak ada. Saya tak suruh hafal. Jangan takut saya tak suruh hafal. Saya suruh baca je. Bukan suruh hafal, suruh baca je. Okey. Majrurun bikasratin zahiratin fi akhirih. Contoh zahaba sa'idun ilal fasli. Jadi ila harfu jar, al fasli majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Macam mana nak i'rabkan dia? Dia bagi contoh kita. Ni dia i'rab dia. Kita ada dua i'rab. Kita tengok. Ni dia i'rab yang panjang. Ini i'rab, tonton tulis bila ambil periksa staff ke apa kan, teruslah dapat. Ini full punya i'rab. Apa dia? Yang kat atas tadi contoh dia Ustaz. Mana? Okey, majrurun bi kasratin tu dengan kasratin zahiratin fi akhiri. Misal ni, contoh ni zahaba sa'idun ilal fasli. So yang nak diceritakan tu isim yang ni Ustaz, ismun sa'idun ni lah. Bukan sa'idun ni fasli ni. Kita nak cerita yang fasli ni. Fasli je. Pasal dia majrur kan. Majrur. Jadi dia majrur. Fasli ni dia mufrad. Dia satu bilik darjah je lah fasli. Dia satu bilik darjah fasli. Dia kita baca fasli dia. Okey. Dia hukum. Cuma dia sama je Syekh Dia sama yang kita dah belajar sebelum dia, cuma dia tambahan je. Dia punya i'rab ada penambahan. Ni dia. Biasa kita cakap fi'lun mudhari marfu'un aja. Biasa kita cakap fa'ilun marfu'un aja. Biasa kita cakap maf'ulun bi maf'ul itu. Biasa majrurun bi fi aja. Tapi kita kena sebut dia punya alamat dia. Alamat dia. Dia punya alamat dia. Okey, boleh. Nampak macam panjang tapi sebut saya dah biasa. So Ustaz yang kat sini so kalau tengok isim dia ada kita tengok contoh yang ni fil madrasati. So inilah yang inilah yang ada wa'ala tu
jarrihi kasratun itulah. zahiratun. Yang inilah. Itu dia. Lepas tu yang kedua adalah wa ala rafa. Kita baca. Yata'allamu ni Saleh. Okay, kita baca dulu. Kita baca namuzaj lil i'rab sama-sama baca. Kasih biasa lidah kasih tune sikit. Okey. Fil madrasati yata'allamu Muhammadun an-nahwa. Di sekolah Muhammad belajar nahwu. Okey. Fi harfu jarrin. Al-madrasati majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Okey. Yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Okey, Muhammadun fa'ilun marfu'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. An-nahwa maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Okey, makna dia majrur. Makna dia majrur, kita tahulah majrur bi fi, dengan fi. Alamat tanda tanda baris dia. Jarrihi ni tanda jar dia tu. Wa alamatu jarrihi maksudnya tanda jar dia. Tanda majrur dia. Dia jarrihi dengan majrurun sama je. Ni dengan ni sama je benda. Dan tanda jar dia, tanda majrur dia kasratun, kita tahu ni baris bawah, zahiratun, yang zahir, yang nyata di akhir dia. Ini pun sama. Wa alamatul raf'ihi. Raf'ihi tanda marfu' dia. Tanda marfu' dia. Tanda marfu' dia dipanggil raf'ihi. Ini pun sama juga. Nasbihi. Tanda mansub dia. Tanda nasab dia. Tanda nasbihi, mansub dengan nasab sama je. Nasab dengan mansub sama. Dan tanda mansub dia adalah fathatun baris atas, zahiratun fi akhirih. Ini yang full punya i'rab. Full punya i'rab macam gini untuk kita awal-awal lah kita baru belajar, kita belajar yang full punya. Nanti bila kita baca kitab i'rab, kita tak baca yang full macam ginilah. Kita baca yang ringkasnya, singkat punya. Tapi untuk permulaan kita baca yang fullnya. Okey, kita baca contoh yang kedua. Tashtari khadimatus samaka minas suqi. Tashtari khadimatu samaka minas suqi. Khadimah ni seorang khadam membeli seekor ayam pula. Ikan dari pasar. Tashtari fi'lun mudhari'un marfu'un. Tashtari fi'lun mudhari'un marfu'un. Al-khadimatu fa'ilun marfu'un. Al-khadimatu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. As-samaka maf'ulun bihi mansubun. As-samaka maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Min harfu jarrin.
Min. Min harfu Harfu jarri. jarri. As-suqi majrurun bimin. As-suqi majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dia masuk kepada jamak taksir. Dia tak bukan dia lah, saya lah. Saya tak bagi latihan dia dulu. Saya satukan dengan jamak taksir. Nanti sama je ni. Jamak taksir dia. Pasal apa? Dia punya hukum sama. Good news dia, hukum dia sama. Ismul mufrad dengan jamak taksir, mufrad dengan jamak taksir, hukum dia sama. Tanda dia sama, hukum dia sama, semua sama. Okey. Sekarang jamak. Jadi penulis ni dia susun, dia tak musanna biasa 1, 2 tak. Dia terangkan kepada kita jamak. Jamak ni macam broken punya plural lah. Gitu. Macam child jadi children macam gitu kan. Wallah lah sama ada itu broken ke tidak broken plural. Jadi jamak taksir macam gitu kan. Dia tak teratur. Dia tak ada dia tak salim lah. Dia tak ada kaedah yang kita cakap yang teratur. Jadi itu namanya jamak taksir. Dia jamak dia kata jamak lah, tapi taksir yang pecah macam gitu kan. Apa dia makna dia? Wa kullu ismin ala aktsara min athnaini bi ziyadatin an hurufi mufradihi aw nuqsanin aw taghyirin fi syaklihi. Jadi jamak taksir dia adalah setiap perkataan setiap isim yang lebih daripada 2. Jadi lebih daripada 2 ke atas 3 lah, dia 3 ke atas lah. Dengan apa? Dengan macam mana nak buat jamak taksir ni? Dengan menambah pada huruf mufrad dia ditambah atau dikurangkan atau diubah dia punya baris dia, syaklihi atau bentuk dia, baris dia lah, syaklihi. Contoh macam di sini nahrun dia punya mufrad nahrun, lepas tu ditambah anharun, ditambah alif depan dengan alif tengah, ditambah, ada penambahan anharun, tajri min tahtihal anhar, kita kat anhar, itu jamak kepada nahrun. Sahifatun, tengok sahifatun, kitab, satu kitab je, tapi suhuf kan berubah kan, dia punya itu disikitkan, dikurangkan dia punya huruf tu. Ya dia kurangkan, tak marbutah dikurangkan jadi suhufun. Asadun ditukar dia punya baris dia jadi usudun. Jadi itu jamak taksir. Okey, jamak taksir dia punya hukum sama juga macam ismu mufrad. Alhamdulillah kita dah tahu ismu mufrad. Jadi hukum jamak taksir marfu'un bi dhammatin zahiratin fi akhirih, sama yang tadi kita baca. Mislu hadarat duyuf. Duyuf ni jamak kepada dhaif. Dia punya mufrad dia ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Dia punya jamak dia duyuf. Jadi duyufu sama juga. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sama juga mansubun dengan fathah juga sama. Qatafat asma'u zuhur. Zuhur ni dia punya mufrad dia zahra. Zahratu Zahratu jadi zuhur. Zuhurun. Jadi zuhura. Jadi zuhura maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, sama je. Kemudian majrurun bi kasrah zahirah. Zahabat tulab. Tulab ni jamak kepada talib. Talib. Satu talib. Jamak dia tulab. Jadi tulab. Bukan, sorry. Bukan sini. Yang dia nak cakap ini ni. Madaris. Madaris jamak kepada madrasah. Madrasatun madarisi. Jadi ila harfu jar
Ini pun jamak taksir juga. Dia fokus tempat sini. Ada risi. Kasratun zahiratun fi akhirih. Sama je. Itulah. Contoh, kita tengok nama okey. Ada risi. Okey, sama-sama. Senyap aja. Tadi suara Ustaz putus tadi. Putus Ustaz. Betul tak? Allah so- badana. Okey. Okey, kita baca ni Boleh Nampak Boleh. Fil madarisi Fil madarisi yata'allamu talamizul uluma. Ta'allamu talamizul uluma. Okey, tuan-tuan ini madaris dia jamak taksir kepada madrasah. Di madrasah yata'allamu talamiz dia punya jamak taksir kepada tilmizun. Tilmizun talamizu. Uluma jamak kepada ilmun. Uluma. Jadi ada 3 jamak taksir di sini. Semua dia punya hukum ada di sini. Fi harfu jarrin. Fi Harfu jarrin. Al-madarisi majrurun bi fi. Darisi majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. wa Alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-talamidu fa'ilun marfu'un. At-talamizu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. wa dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-uluma maf'ulun bihi mansubun. Al-uluma maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Alhamdulillah. Ya, 26 lah tak boleh lah kita nak buat latihan dia. Ni dia tuan-tuan Ini latihan dia. Tuan-tuan siaplah untuk next week terus kita buat latihan dia. Ini atas dia adalah mufrad, ini adalah jamak taksir. Jamak taksir ni dia paling payah sekali jamak taksir. Dia biasa jamak, nanti kita belajar jamak muzakkar salim ni okey lagi, jamak muannas salim. Jamak taksir ni macam kita kena hafal tau. Kita kena hafal. Kita tak boleh reka-reka atau tak ada kaedah pun. Kalau orang cakap ini jamak taksir, jamak taksir. Jadi kita kena hafal. Macam new words tau, kita kena hafal. Talib, jamak dia apa? Tulab. Tulab. Jadi rajul jadi rijal. Jadi itu kena tengok kamus. Kalau kita tak tahu baris dia, kita kena tengok kamus. Apa dia punya baris ni? Tilab ke, tulab ke, talab ke? Jadi kena tengok kamus lah dia punya baris dia. Jadi tuan-tuan siapkanlah untuk minggu depan insya-Allah. Kita akan siapkan dengan dia punya i'rab dia sekali i'rab dia sekali. I'rab Jadi nanti saya akan hantar 5 muka surat tu. 5 muka surat dia punya template tu untuk pelajaran kita untuk sampai habis buku dah. Sampai habis buku ni. Dia punya template dia, tapi tuan-tuan tengok kepada yang kita dah belajar je lah. Nanti yang belum belajar tengok kepada ismu mufrad dengan jamak taksir macam contohlah saya tunjuk mana ada ni template dia. Allah, mana dia?
Hukmul mudhari kan. Lihat. Mana template dia? Ya, ni dia jenis-jenis i'rab Jadi nanti saya sharekan jadi macam gini tuan-tuan, kita dah belajar apa? Kita dah belajar macam fa'il, dia punya template dia, kita dah belajar ismu mufrad ni, kita dah belajar dengan jamak taksir, kita dah belajar. Jadi dua lah. Jadi ni template dia lah. Yang ni musanna kita belum belajar, jamak muzakkar salim, muannas salim kita belum belajar. Kemudian itu untuk fa'il punya template, maf'ulun bih punya template ni dia. Untuk ismu mufrad ni yang fullnya. Ismu mufrad dengan jamak taksir kita dah belajar. Kemudian huruf jar, majrurun bi apa? Ni kita dah belajar jamak taksir ni punya template dia. Mubtada khabar kita belum belajar, dengan idhafah kita belum belajar. 5 muka surat dah. Untuk kita apa ni, refer macam mana nak i'rabkan dia. Bila dia fa'il, kalau dia ismu mufrad, satu kita kena kenal pasti dia punya jenis dia, jenis isim dia, lepas tu kedudukan dia. Kalau kita dah tahu dia adalah contoh ismul mufrad, kemudian kedudukan dia fa'il, inilah dia punya i'rab dia. Kalau kita tengok tulab ni jamak taksir dan dia fa'il, ni dia i'rab dia. I'rab dia ni. Dia punya i'rab dia. Sama aja dengan itu i'rab dia. Jadi macam gitulah tuan-tuan InsyaAllah ta'ala. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Ustaz. Dia punya ending malam ni lain macam sikit Ustaz. Betul lah. Ending dia malam ni dia berat sikit. Pening sikit kepala. Itulah saya bagi seminggu. Seminggu hadamkan dulu. Cuba buatkan InsyaAllah. Tapi interesting kalau kita buat pelan-pelan apa dia punya itu insyaAllah. Ustaz. Okey. Ustaz. Ya. Ada 5 jenis isim tu kita akan cover dalam buku ni Ustaz. Betul. Ya. Dalam buku ni 5 jenis. Dan Al-Quran ni 5 jenis saja. 5 isim. Dan kalau buka Al-Quran 5 jenis isim aja. Dengan satu ada apa ni 6 Asmaul Khamsah. 1 2 3 4 ini yang apa ni yang apa ni yang special sikitlah, tapi tak banyaklah ayat ni. Macam Zulqarnain macam gitu aja dia punya ayat. Dia ada 6. Yang ini kalau tuan-tuan hadamkan, tuan-tuan faham betul-betul, the whole Quran itu aja. Semua dalam Quran kalau cakap tentang isim tak keluar daripada 6 jenis ni. Bayangkan. Semua Quran tu tuan-tuan Tuan-tuan saya boleh proof dengan tuan-tuan lah nak buktilah. Okey, contohlah kita ambil Al-Baqarah kan, kita ambil surah Al-Baqarah. Saya boleh cakap dengan tuan-tuan ini apa? Isim kita cakap isim je khatamallahu. Ni apa ni kita kata khatamallahu ni ismul mufrad. Qulubuhum ini jamak taksir, qulubihim jamak taksir. Wa ala samihim ni ismul mufrad, wa ala absarihim ini jamak taksir. Ghishawa ismul mufrad. Walahum azabun isim mufrad. Azimun isim mufrad. Wa minan nasi ismul mufrad. Mayaqulu amanna billahi ismu mufrad, yaumil akhir ismu mufrad, wa huma ini jamak muzakkar salim. Itu je tuan-tuan, yang 6 ni je. Itu je dia punya tanda. Mudah tak? Sebenarnya mudah sangat. Kalau kita master lah, kita tahulah inside out macam mana i'rab yang 6 ni. Yang 6 ni macam mana nak i'rab dia. Itu je dalam Quran. Jadi kita dah cover lah. Kita dah cover tanda-tanda. Dia punya tanda je. Dia punya tanda-tanda untuk jamak muzakkar salim, apa tanda dia, untuk jamak taksir apa, untuk ismu mufrad. Ismu mufrad tadi kita cakap lah. Dhamma, fathah dengan kasrah. Itu je dia punya tanda.
Dalam Quran itu aja secara kita ikat secara konsisten. Takkan berubah. Macam gitu aja dia punya tanda dia. Jadi dia sebenarnya mudah aja. Kalau kita takkanlah 6 tanda ni kita tak boleh hafal. Betul tak tuan-tuan? Kita bukan cakap 60. Baru 6 aja. 6 tanda aja. Nak 6 jenis saja. Itu boleh hafal yang berjenis-jenis punya benda lain kan. Takkan yang 6 benda ni kita tak boleh hafal. Jadi itu mudah sangatlah insya-Allah. Nanti kalau kita masuk Quran nanti kita i'rab Quran baru nampaklah dia punya apa ni? Dia punya keindahan dia. Quran. Wallahu a'lam. Okey, jadi saya share nanti tuan-tuan baca, tengok yang latihan tu. InsyaAllah minggu depan kita buat latihan tu. Starting je terus kita buat latihan tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi minta maaf lah. Kita ada apa nak tanya lagi? Tak ada? Tak ada. Tak ada InsyaAllah kita jumpa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.